Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah muslimin muslimat sekalian, kita sambung muka surat 27 ayat 178. Tu ah. Surah Al-Baqarah ayat 178, muka surat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه
فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allahumma rabbana syrah lana sudurana, ya Allah yang Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian, wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami, waj'alna minal ladzina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Jadikanlah kami ini orang-orang yang selalu mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli dalam Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma ruzuqna as-sakinah wal-rahmah wa du'a al-malaikah wa dhikrallahi fi man indah. Ya Allah yang Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa dan mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, kesembuhkan siapa jua yang udur sakit yang ada dalam majlis ini, khususnya keluarga kami serta kaum muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah yang Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami hikmah, serta Engkau golongkanlah kami ini di kalangan hamba-hamba-Mu yang salih. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah muslimin muslimat sekalian, kita pergi kepada ayat 178. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka itu telah pun beriman. Kitalah termasuk ni dipanggil. Kutiba alaikum, telah difardukan. Kutiba dengan makna furida, telah difardukan. Wujiba, telah diwajibkan. Alaikum, ke atas kamu, al-qisas, hukum qisas. Fil qatla, dalam perkara al-qatla, orang yang kena bunuh. Al-qatla ni seseorang yang terbunuh, yang dibunuh. Itu isunya al-qatla lah. Qatla ni macam yang terbunuh, yang dibunuh. Isu qisas yang dibunuh. Bagaimana pelaksananya? Pelaksanaan begini. Al-hurru bil-hurri. Yang merdeka kena qisas merdeka juga. Wal abdu bil abdi. Kalau yang terbunuh itu hamba, qisas juga dengan hamba juga. Wal unsa bil unsa. Kalau perempuan, kena qisas dengan perempuan juga. Itu cara laksanaan. Tapi ada lagi pengecualian. Faman ufiya, maka sesiapa yang ufiya lahu. Ni sesiapa ni ialah orang yang bunuh, orang yang membunuh. Ufiya, dia dimaafkan. Dia dimaafkan. Sepatutnya kalau dia bunuh orang tu, dia kena bunuh, kan? Tapi atas sebab-sebab yang
difikirkan kalau bunuh mati dua, sekarang ni mati seorang, tak apalah aku maafkan dengan bayar fidyah, diah kan, bayar denda. Jadi faman ufiya, sesiapa yang dimaafkan lahu kepadanya, kepada yang si pembunuh tu, min akhihi, dari saudara yang terbunuh. Akhihi ni saudara, mungkin dia dah mati, keluarga dia lah, keluarga dia yang dibunuh itu. Syai'un ufiya lahu min akhi syai'un. Syai'un tu syarat tu. Syai'un tu dengan sesuatu bayaran. Syai'un. Itu. Jadi macam mana kalau dimaafkan tapi dengan syarat? Kan? Dengan syai', dengan sesuatu bayaran yang kita sebut dia, kan? Lalu kita kena ambil fattiba'um bil ma'ruf, maka ittiba'lah, ikutlah syarat itu dengan cara yang baik. Ma'ruf ni maknanya jangan pula minta sesuatu yang menyebabkan orang yang keluarga yang membunuh itu tak mampu, terpaksa kena terseksa pula. Jadi bil ma'ruf dengan cara baik. Ittiba' itu maknanya ikutlah syai'un, sesuatu yang dipersetujui itu dengan cara baik. Wa ada'un, dua di sini. Ittiba' maknanya terima tawaran itu, ittiba' dia panggil. Wa ada'un itu laksanakan. Tak boleh terima lepas tu tak bayar, tak boleh. Kena bayar, kena ada'. Ada' tu tunai. Ilaihi, kepadanya, kepada yang kena bunuh itu. Bi ihsan, dengan cara terbaik. Maknanya lepas pada bayar tu bermaaf-maafan sesat masalah. Jangan pula kelahi lagi lepas pada tu. Kalau kelahi lagi tak ada ihsan. Dia kena ihsan, maknanya memberi bayaran itu, diah itu dengan syarat sesat masalah. Tapi kalau dah bayar, isu timbul lagi, itu tidak boleh, tidak ihsan. Jadi syarat ittiba' bil ma'ruf, yang kedua adab bi ihsan, dua situ. Kenapalah Allah buat gitu? Kenapa utuhkah kalau buat gitu? Kata Allah, zalika takhfifum min rabbikum. Cara demikian itu adalah takhfif. Apa makna takhfif? Keringanan. Keringanan kita panggil takhfif. Kalau kita pergi Mekah, kita kata yumkin takhfif. Apa makna takhfif? Makna kurang. Kalau harga RM10 nak RM5, takhfif dia panggil. Dah. Jadi Allah pun boleh kurangkan daripada bunuh dengan hukum kisah, bunuh dengan bunuh boleh dikurangkan dengan persetujuan keluarga itu, dengan bayaran syai', dengan syai', sesuatu bayaran yang dipersetujui, yang tidak menyusahkan, dan ikutlah, maknanya syaratnya ittiba' bil ma'ruf, setujui secara bersama dan tunai secara ihsan. Gitu. Ada dua Allah beri kepada keluarga yang terbunuh itu, dua tawaran. Pertama takhfif. Takhfif ini daripada Allah. Yang kedua ialah warahmah. Ini besar sekali. Besar sekali nilai memaafkan orang walaupun berlaku pembunuhan ialah rahmah. Rahmah ialah mendapat kasih sayang Allah untuk dia yang terbunuh itu, keluarga dia lah. Dunia, akhirat, dan Allah amankan dia di dunia dan akhirat. Gitu. Makna rahmah. Selain daripada takhfif min rabbikum, dia adalah mendapat rahmat. Rahmat ini datang daripada dua nama Allah, iaitu Ar-Rahman, kebaikan dunia, Ar-Rahim, kebaikan akhirat. Dalam masa yang sama Allah buang keburukan-keburukan. Itu rahmat. Jadi memaafkan kesalahan orang dengan sedikit bayaran adalah satu nilai kebaikan kepada Allah untuk keluarga itu, dan rahmat daripada Allah. Tak boleh dah lepas itu kena bersatu padu, tidak ada lagi orang kata ukit-ukit. Tapi kalau berlaku juga macam mana? Famani'tada, barang siapa yang melampaui, dah dapat duit apa, cari lagi, nak bunuh lagi ke apa lagi, melampaui, ba'da zalika, selepas membayar apa yang patut dibayar itu,
maka kepada orang itu, tak kiralah pihak mana, sama ada pihak yang kena bunuh ataupun yang membunuh, pada pihak yang melakukan i'tada tu, falahu adabun alim, maka kepadanya untuknya azab yang berat, pedih, azab yang keras. Daripada ada ayat alim ni sakit, azab yang sakit di akhirat nanti. Maknanya kalau dia buat hal juga, sama ada yang yang terbunuh ataupun yang membunuh itu, dia akan dikenakan azab oleh Allah. Sebab itu tuan-tuan, bila kita bersatu padu, kita tidak ada lagi nilai-nilai dendam dan seumpamanya. Boleh itu. Jadi beberapa perkara yang kita dapat belajar daripada ayat 178 ini. Pertama, Allah panggil kita ni orang beriman ni, kalau berlaku bunuh-membunuh ini, qisas, itulah hukum dia. Laksana ialah al-hurri bil. Dia kata kalau kita ikut hukum, kalau si A bunuh si B, mati si B kan. Jadi adakah yang dikatakan al-hurru bil hurri ini orang lain nak ganti? Ambillah anak aku hak cacat tu, kau bunuh dia, ganti. Tak boleh. Dia kena tu juga. Kena orang yang sama, orang yang membunuh tu. Kalau tidak ada pemaafan lah. Kalau berlaku faman ufiyalahu tu, kalau nak laksana, ulama mengatakan bahawa orang yang sama, tak boleh ambil orang lain. Dia yang membunuh, dia yang kena bunuh. Sebab apa? Sebab apa gitu? Kena orang yang membunuh tu akan dikisaskan. Sebab apa? Kita tengok berikut, ayat berikut. Walakum, ayat 179. Walakum, dan bagi kamu, fil qisas, dalam melaksanakan hukum kisah itu, hayatun, satu kehidupan. Lakum tu pada siapa? Lakum tu pada orang mukmin, kata ulama. Lakum lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Fil qisas, pada hukum kisah itu, hayatun, kehidupan. Ada dua sebab. Pertama, kalau contohnya si A, dia nak marah sangat sehingga dia bunuh si B, kan? Maka kalau si B mati, dia akan mati juga. Betul tak? Sebab kisah begitu. Sebab itu Islam perlu dilaksanakan. Kalau tidak akan adil selama-lamanya. Kalau si A ni bunuh si B, si A akan mati juga. Sebab ada hukum kisah. Maka si A tidak akan bunuh si B. Sebab dia fikir dia tak boleh mati lagi. Jadi automatik dia tidak bunuh. Maka bila tidak bunuh, hayatun lah, akan berlakulah hayat. Sebab itu Allah kata walakum fil qisasi hayat. Nampak tak? Satu. Kalau yang kedua, kalau berlakulah qisas, kisah dilaksanakan secara terang di mahkamah dan putus bunuh. Maknanya A bunuh B, B mati, A pun kena mati. Orang lain pun tengok, dua-dua mati ni, aku tak boleh buat dah. Kena berhati-hati. Orang lain tidak akan buat lagi. Maka contoh yang pertama yang berlaku itu cukup untuk menjadi kehidupan yang besar. Tapi kalau si A bunuh si B, lepas tu tak ada hukum, bayar aja. Orang kaya sedap. Dia bunuh-bunuh dia bayar, bunuh-bunuh dia denda. Gitu. Ataupun jara 2-3 tahun, keluar balik, bunuh balik. Tak boleh. Jadi sebab itulah Allah kata walakum fil qisasi hayatun ya wahai. Dia fokus ulul albab, ya ulil albab. Wahai orang-orang yang memiliki lubun. Albab plural, satu dia panggil lubuk. Lubun. Lubun ni ialah hati nurani yang bercahaya. Jadi orang yang melaksanakan perintah Allah itu secara automatik dia hati dia terbuka, nampak hakikat kenapa kisah itu perlu dilaksanakan. Dia suka sebab keadilan akan tertegak di bumi Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya apa kalau kita guna kisah? La'allakum tattaqun, semoga kamu jadi orang yang bertakwa. Habislah dua ayat ni mengenai qisas. Apa tak? Begitu.
Ayat yang ke-180, kutiba alaikum. Ini wasiat pula. Habislah bab kisah, clear. Nah, bab wasiat pula. Kutiba dengan makna diwajibkan. Alaikum ke atas kamu, idza hadara ahadakumul maut. Payah tu. Apabila telah hadir akan, terjemah akan, ahada, bagi atas tu objek. Maf'ul bih kalau dalam istilah bahasa, ahadakum. Kalau tuan-tuan baca ahadukum, dia makna lain. Lain. Dia kena baca ahadakum. Bila datang ke atas kepada seseorang kamu, datang apa? Al-mautu. Hadara apa? Hadaral maut. Tapi maut duduk di akhir. Di depan dia ahada. Maknanya, sebab apa dia sebut ahadakumul maut? Sebab apa? Sebab apa dia tak kata idza hadaral mautu ahadakum? Sebab apa? Sebab kalau ayat kata idza hadaral mautu ahadakum, dia tukar tepat, maknanya macam mana nak wasiat? Dah mati. Kan? Oleh sebab itu dia sebut ahadakum dulu, maknanya tanda-tanda nak mati. Sebab itu dia letak maut di akhir. Sebab maut tak sampai lagi, tapi tanda-tanda dah ada. Kalau dia sebut idza hadaral mautu ahadakum, betul tak? Ayat pun betul, bahasa Arab betul, Quran boleh pakai. Tetapi Allah tak guna gitu sebab jangan tunggu mati baru nak wasiat. Siapa nak wasiat? Tak boleh. Jadi tanda-tanda kematian, sakit yang teruk, tua, kita bolehlah wasiat. Wasiat itu pun dengan syarat in taraka khaira, jika dia akan tinggalkan khaira. Al khaira ialah al mal, harta. Jika dia meninggalkan harta. Tapi kalau miskin tak ada harta, tak payah wasiat. Nak wasiat apa? Tak ada benda. Nah. Jadi al-wasiyatu, Allah jauhnya. Al-wasiyatu itu dia ada hubungan dengan kutiba. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu al-wasiyatu. Tapi antara kutiba alaikum dengan wasiyatu itu belak. Berapa kalimah tu? Idza hadara ahadakum al-maut in taraka khaira. Itu dipisahkan antara wasiat, sedangkan ayat asalnya kutiba alaikumul wasiyah, difardukan ke atas kamu wasiat. Tapi orang tanya bila nak wasiat? Idza hadara ahadakum al-maut, itu pun in taraka khaira. Nampak tak? Dilewatkan wasiat kerana wasiat itu tak boleh buat masa duduk tak ada tanda-tanda kematian. Wasiat awal-awal dah, baru boleh anak umur setahun dah wasiat dah. Tak boleh kena tua-tua lah sikit, dekat-dekat tanda-tanda kematian. Tak tua pun tak apalah, tanda-tanda kematian. Sebab itulah didahulukan idza hadara ahadakum al-maut. Lepas tu yang kedua syaratnya ialah intaraka khaira, jika dia ada harta. Kemudian kepada siapa nak wasiat ini? Lil walidaini, kepada kedua ibu bapa. Yang kedua wal aqrabin, kepada kaum kerabat yang tidak menerima saka. Bukan saka, saka lain. Harta pusaka. Saka ni benda tak molek. Kan? Harta pusaka. Bil ma'ruf, dengan cara baik. Ini hukum asal gitulah. Maknanya kepada ibu bapa pada asalnya dia tidak termasuk dalam kiraan harta pusaka di awal-awal Islam. Di awal-awal Islam. Dan begitu jugalah al-aqrabi, kaum kerabat yang terdekat tidak terima pusaka. Maka orang ini wajib kena beri harta kalau kita ada lebih dengan cara wasiat. Dan wasiat ini tidak semua harta.
dia 1/3 sahaja. 1/3 daripada harta kita boleh diwasiatkan. Cuma ayat ni kebanyakan ulama mengatakan telah dimansuhkan dengan ayat surah An-Nisa. Maknanya hukum ini sebab ibu bapa telah digolongkan dalam kalangan harta-harta yang boleh menerima waris. Jadi ayat ini telah dimansuhkan dari sudut hukumnya oleh surah An-Nisa ayat 11 dan ayat-ayat sekitar itulah. Jadi kalau itu, tapi baca boleh pahala. Hukum asal kita tahulah sejarah bagaimana bermulanya hukum itu. Supaya kita bercambah nilai hukum. Haqqan 'alal muttaqin. Itu menjadi hak kewajipan kepada orang yang bertakwa. Dan kita pun digalakkan wasiat ni, untuk sampai sekarang pun digalakkan wasiat. Faman baddalahu, ayat 181, sesiapa yang menukarkan, baddalahu, ba'dama, sesudah sami'ahu, lepas dia dengar hukum-hukum tadi, hukum wasiat tadi, dia tukar, fa innama ismuhu, maka sebenar-benarnya dosa tu kena atas siapa? Alal ladzina yubaddilunah, ke atas orang-orang yang menukarkannya. Wasiat habis wasiat, bila mati si mati tu mati, orang hidup tukar balik wasiat. Dia rasa tak puas hati, dia tukar. Maka ibu bapa yang wasiat yang telah mati itu tidak ada dosa bagi dia. Yang berdosa ialah anak ataupun sesiapa yang menukar selepas kematian ibu bapa itu. Tukar wasiat. Maknanya kalau kita dah buat segala-gala kebaikan kepada anak kita, tiba-tiba kita mati, anak kita buat sesuatu benda yang lain kepada harta kita, kita duduk dalam kubur, tak ada apa-apa pun. Sebab dosa kepada orang yang menukar wasiat itu. Gitu. Okey. Itu habis. Faman khafa, ayat berikut, faman khafa, maka barang siapa yang khaf, mim musin, takut daripada musin. Musin ni ialah si memberi wasiat. Dia takut apa? Takut dia janafan, berat sebelah. Takut dia beri wasiat ni berat sebelah, tak adil ke apa dak. Au isman, ataupun musin ini, musin juga tu. Faman khafa mim musin, dua benda dia takut. Musin ni yang sesiapa yang takut daripada pemberi wasiat. Maknanya kalau yang beri wasiat itu si mati itu, dia ada keluarga kan? Keluarga juga kena masuk campur ataupun saksi wasiat itu. Wasiat kena ada saksi, kan? Saksi yang beri wasiat itu, dia takut orang wasiat ini dia berat sebelah, ataupun isman, dia buat salah satu kesalahan, dosa. Dia kena masuk campur, iaitu fa aslaha bainahum. Fa'aslaha bainahum. Dia kena islahkan. Dia kena betul. Betul yang berat sebelah tu kena betulkan. Syahid saksi ke, ataupun orang yang bertugas diberi wasiat ataupun pihak keluarga itu kena fa'aslaha, kena islah, muslih di antara mereka. Bolehkah dia masuk campur? Fala isma alaih, dia tidak salah. Sebab ada janaf, ada berat sebelah, ataupun isman, ada kesilapan dari sudut agama, maka dia kena betulkan. Baik, kalau kita buat semua apa yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu, apa yang ditentukan oleh Allah, bab qisas, bab wasiat, bab semua ni, kalau kita laksanakan, apa kesudahan kebaikan pada negara, kepada negeri, kepada keluarga, kepada umat itu. Allah tutupkan ayat daripada atas sampai sini. Anda ingat daripada Nuh lagi ni. Daripada ayat 177, 178, 179. Tapi yang jelasnya ayat
berkaitan dengan ayat 180, 82, tu je lah, 83. Apa? 8 kutiba alaikum tu. Yang jelasnya kat situ. 180, 181, 82. Apa dia? Innallaha ghafurur rahim. Tuan-tuan dirahmati Allah. Saya tertarik dengan dua nama Allah yang dipilih di sini. Sesungguhnya Allah itu Ghafurun Rahim. Ghafur apa makna? Maha pengampun. Kan? Rahim, Maha penyayang. Tuan-tuan, kenapa Allah memilih dua nama dia dalam menutupi isu wasiat? Dan kenapa Allah memilih dua nama ini dalam menutupi isu qisas? Kenapa Allah memilih dua nama ini dalam menutupi isu ayat 177 itu ia berkaitan dengan yang dikatakan bir, kebaikan. Kerana dua nama ini akan menjadikan negara, umat, negeri, keluarga, individu itu mendapat keampunan Allah. Kalau sesebuah negara itu mendapat maghfirah, makna bersih, tidak ada rasuah. Negara itu, pemimpin itu tak ada rasuah sebab dia mendapat maghfirah. Maghfirah ini ialah kesucian daripada nilai-nilai rasuah, penipuan, riba dan seumpamanya. Bagaimana nak lahirkan negara yang begitu, negeri yang begitu, keluarga yang begitu? Kena laksanakan ayat 177, 178, 179, 180 sampai 182 dengan sempurnanya mengikut arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lahirlah masyarakat yang maghfirah, lahirlah keluarga yang maghfirah. Bila keluarga itu dapat maghfirah, keluarga itu akan happy, tak ada tension, tak ada perang, tak ada berkelahi dalam masyarakat, tak ada berebut kuasa macam kita duduk rasa hari ni, pakat berebut kuasa kan. Ya Allah, mana manusia kan. Kita dengar sakit pun mari hentam lagi. Biarlah dulu, jangan duk balas lagi kan. Habis Covid dulu, nak perang politik pun kan. Ni ya Allah, sakit takut Covid, takut pemimpin perang, takut belagai. Apa benda lah manusia macam ni kan. Tak maaf lah, terkeluar. Biarlah selesai masalah dulu kan. Jangan duduk kita wasak ni tanggung lah tu. Wasak hak tak tentu lagi, hak tidak ada tabayun, kita ada wasak tu, besar tu tanggungan kita tu. Jangan lakukan. Kalau boleh pergi, kalau ada kuasa tu pergi beritahu kepada orang yang nak kuasa tu, tunggu dulu, kita selesai satu-satu. Biar selesai barulah kita fikirlah dengan cara umat yang terbaik. Jadi itu. Yang kedua, tadi bersih. Yang kedua, Allah janji Rahim. Rahim ialah rahmat. Negara itu negara rahmat. Rahmat ni, negara itu kalau kita sabar dengan cara Allah bersih dan ni kita, jadi tak ada dosa, Allah beri rahmat. Rahmat ni ada 3 tuan-tuan. Pertama, ekonomi akan jadi baik. Keamanan akan sempurna di dunia ni. Masyarakat bersatu padu, tak kira bangsa dan agama, akan bersatu dengan dapat rahmat ini. Di akhirat, orang Islam Allah masuk syurga, orang kafir Allah masuk neraka sebab dia tak nak Islam. Tapi di dunia ini dia aman. Anda jumpa dalam surah mana? Dalam surah Syura ayat 13 hingga 15. Tuan-tuan tengok surah Syura. Kita nak tunggu surah Syura ni lambat lagi. Berapa tahun lagi untuk khatam sampai surah Syura. Tapi tengok dalam surah Syura ayat 13 sampai 15, orang kafir yang tunduk pada negara Islam, dia boleh hidup sampai kiamat dalam keadaan aman dan dijaga oleh pemimpin Islam, tetapi dia diazab oleh Allah setelah dia dibangkit daripada kubur. Dia azab terus. Orang Islam akan dimasuk ke dalam syurga Allah SWT. Sebab itu, kawan-kawan kita yang belum Islam, kita wajib
dalam hadis ayat tersebut wajib menyampaikan la ilaha illallah kepada dia, dan kalau dia tak nak terima, itu atas pilihan dia. Gitu. Sebab kalau kita laksanakan hukum Allah, agama Allah ini, kita mendapat ghafur, iaitu keamanan, rahim, nilai ekonomi, kesejahteraan, dan Allah buangkan musibah. 3 perkara tadi dah. Dunia sempurna, akhirat Allah redha, dan musibah Allah buang ni. Penyakit ni buang melalui pelaksanaan hukum. Kalau tuan-tuan boleh tengoklah sikit, kalau ada masa ke? Habis dah. Kan? Dua benda yang kita kena buat dalam ayat 13 surah Asy-Syura. Semua umat sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, 2 perkara kena buat, iaitu dalam surah ayat 13 tu, an aqimuddin. 1, hendaklah kamu tegakkan hukum agama. Yang kedua, wala tatafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Umat Islam jangan berpecah belah. Sebab itulah kekuatan umat Islam pada kesatuan. Oleh sebab itu, janganlah kita duk cari-cari masalah dalam keadaan kita berdepan dengan masalah COVID ni. Dengan cara kita bersatu, kita tegakkan agama, penyakit akan hilang. Kalau tidak bersatu, agama tidak tegak, penyakit makin bertambah. Maka akan marilah penyakit yang berlaku pada zaman Nabi Musa, kan, iaitu darah, seluruh air jadi darah. Ataupun datanya penyakit katak, seluruh penuh di Malaysia katak, waliyazubillah. Dan berbagai-bagai penyakit, tufan, mati tanpa sebab dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Syukur alhamdulillah kita dapat tamat apa yang kita baca dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung dalam perjumpaan akan datang dalam ayat berkaitan dengan puasa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam.